Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan kita memberi nafas dekat kita. Orang kata apa? Bagi mudah untuk kita pagi ni, bagi boleh makan. Salah satu punca orang yang senang adalah bangun pagi dia ada makanan. Tu salah satu orang kata apa? Tanda-tanda orang yang senang. Berapa ramai lagi saudara-saudara kita kat luar sana yang belum dapat makan lagi pagi ni. Betul tak? So insyaAllah moga-moga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman. Okay, semoga kita dapat manfaatkan iman yang Allah berikan pada kita. Semoga kita dapat istiqamah dengan iman kita, insyaAllah. Okay, baik. Pagi ni apa dah kita nak share? Semalam cerita semalam. Okay, semalam okay, cerita dah semalam. Bapa angkat saya lah, Bapa Ramesh tu, dia bawa seorang pemuda ni. Pemuda ni daripada US, tapi dia tak ada coronavirus lah. Tapi dia daripada US. Ringkas cerita, sembang, pemuda ni berminat tentang Islam. Jadi kita jumpa dia semalam. Sama-sama dengan Puan Diana. Okey, kita sembang dengan dia. Satu soalan yang kita ajukan dekat dia, yang jawapan dia ni sangat menarik. Apa dia? Macam mana you boleh tertarik dengan Islam kan? Apa yang membawa kamu terhadap Islam ni? Malahan dia ni duduk di California. Tapi dia tertarik dengan Islam dan di Malaysia. Dia main sini tu hanya bercuti macam tu lah. Okay, dia ada lagi seminggu. InsyaAllah doakan supaya hari ni dia dapat ucap syahadah. Kita semua dapat saudara baru, alhamdulillah. Okey. Dan juga kita akan tolong dia lah, kita akan bantu dia supaya dia dapat ucap syahadah. Teringat kisah tentang bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib kan. Jadi Nabi menangis bila Abu Talib ni tak mengucap kalimah syahadah. Sedangkan dia duduk dengan Rasulullah tu, dia sayang Rasulullah daripada umur Rasulullah 8 tahun selepas kematian ibu bapa Rasulullah, sehingga kan umur 50 tahun. Jadi 10 tahun Rasulullah dakwah kat dia ni supaya nak jadikan dia ni sebagai seorang Muslim. Tetapi Abu Talib tak tentang, tetapi dia hanya tak menurut. Faham tak? Jadi benda tu ni Allah kata dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah kata apa? Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya ia menerima Islam. Okey. Tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kat sini Allah nak cerita kata, walaupun kekasih Allah sekalipun tidak dapat memberi hidayah pada orang yang dia kehendaki ataupun dia cintai. Okey. Dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang ada persediaan untuk mendapat hidayah petunjuk kepada memeluk Islam. Cerita dia semalam, Puan Diana duk tanya dekat
pemuda ni lah, dia bagi tahu nama dia David. Dia bagi tahu dia ni tak minum arak, tak merokok, apa lagi? Tak silap saya babi dia tak makan kot. Tak silap saya lah, wallahualam, tak perasan, tak ingat yang tu. Bermaksud dalam ni kena dengan ayat ni, dan dialah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persediaan. Hati dia tu, dia ada persediaan dah nak masuk Islam, walhal dia tak pernah dengar tentang Islam lagi, tetapi Allah yang wujudkan dalam hati dia tu rasa nak kepada Islam. Kami tanya, apa yang menyebabkan you berminat dengan Islam kan? Minta share, mohon share. Terima kasih yang bagi love tu, komen lah sikit. Hai, Assalamualaikum, bagi salam sikit. Nak teruskan ni, tulislah sikit, bagi salam. Okay, share, mohon share dekat kawan-kawan lain. Ni nak cerita pasal saudara baru ni. Masya Allah, Ashraf Azhar dari Bandung. Hati-hati ya Pak, takut bawa seorang lagi. Okay, bisnes besar sana. Alhamdulillah. Doa daripada Ashraf Azhar, Abang Ashraf Azhar kita ni daripada Bandung, musafir, tolong doakan kat kami kat sini, insya-Allah. Moga-moga bermanfaat, moga-moga ada orang kata apa, rezeki yang di luar jangkaan ke apa-apa. Okey. Baik. Rindu sahabat saya ni, alhamdulillah. Mohon share, tolong share dekat kawan-kawan kita. Okey, nak cerita dia. Dia prepare siap dah, diri dia tu clean. Dia kata dia clean. I'm ready, dia kata. Betul ya Kak Diana? I'm ready, dia kata semalam. Okey. Baik. So yang ni Allah nak bagi tahu kat kita, untuk nak dapatkan hidayah ni, alhamdulillah, masya-Allah, sahabat-sahabat kita kecak Kelantan. Allah Akbar, syukri sahabat. Okey, baik, saya sambung sikit lagi sebelum saya borak-borak dekat live ni. Alhamdulillah. Okey. So cerita dah, kita ni yang sangat rasa keseronokan dia ni, dia nak dapat Islam tu, dia excited sangat-sangat. Okey. So dia beritahu semalam dia tak makan babi ya Kak? Dia tak berjudi. Dia tak berjudi, dia tak minum alkohol kan? Alkohol dia tak makan. Alkohol dia tak isap, bukan tak isap, dia tak minum. Okey. Rokok pun dia tak isap. So benda tu dah suci dah. Okey. Jadi hidayah ni, cerita dia rasa macam mana? Kita tanya dia, apa yang menyebabkan yang you tertarik dengan hidayah, dengan Islam ni? Semangat saya nak beritahu tu. Ramai sahabat-sahabat, masya-Allah. Salam rindu dari Pulau Rasia. Ahmad Farhan, masya-Allah. Pulau Rasia, Pulau Greenland. Okey. Dia bagi tahu macam mana? Dia tak boleh nak bagi tahu dia rasa macam mana. Allah yang detikkan dalam hati dia tu, nak bagi tahu dekat dia, kata Islam ni ada, dan kepala dia seolah-olah ada dekat Malaysia. Betul dia kata macam tu kan? Kepala dia tu terngiang-ngiang akan Malaysia. Hati dia tu duduk di Malaysia, walhal dia duduk di US. Okey. Baik, seronok semalam sembang. Alhamdulillah, dia sangat tertarik dengan Islam, tapi dia belum ucap syahadah lagi. Sebab apa? Kami decide bagi dia tahu dulu yang orang kata apa, feel, dan juga bagi pada orang yang berautoriti lah, supaya orang kata apa, dapat terus dia dapat pengetahuan terus sebelum dia balik ke US. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, ramai sahabat-sahabat saya daripada Kelantan, masya-Allah. Mohon share sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah moga bermanfaat. Doa-doa sayang-sayang ni gitu. Adalah bolehlah kecek sikit bahasa Kelantan tu, tapi kak gitulah, sikit sebanyak. Okey, mohon share. Terima kasih Julie Zakaria, top fan kita. Alhamdulillah, teruskan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz masih ingat ke MTDQI?
Muhammad Mustaqim Sanusi, Masya Allah. MTDQ Mahat Tafi Darul Quran Mustaqim Sanusi, MTDQ Mahat Tafiz Darul Quran Ittifaqiyah. Kat mana? Tolong tulis sikit Mustaqim. Tolong tulis sikit Mustaqim, bagi tahu supaya kita kenal, insya-Allah. Alhamdulillah, Muhammad Adik. Sahabat-sahabat saya ni tolong share, insya-Allah moga bermanfaat. Nak naikkan view ni untuk dakwah ni bukan senang. Tengok gamer-gamer tu senang, ribu-ribu, 12,000, 20,000 kan. Tu benda-benda hiburan, benda-benda macam ni orang apa? Susah sikit. Oh ya ke? Slow macam. Okey, baik. Terima kasih sahabat. Cerita hari ni cerita tentang ayat surah Qasas ni, ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah cerita dia tentang apa tu? Turunnya ayat ni adalah sebab Allahumma salli ala, sebab meninggalnya bapa saudara Nabi dalam keadaan tidak jadi Islam, tidak Muslim. So kebetulan semalam ada cerita tentang apa tu, seorang lelaki ni, seorang pemuda ni daripada US. Saya dah cerita dah pagi tadi tu, alhamdulillah. Dan apa pengajaran dekat kita? Pengajaran dekat kita sebagai Islam dan sebagai nikmat iman, benar ni Allah pilih untuk jadikan kita sebagai kita seorang Islam. Jadi benar ni, kalau kita tak menghargai, atau contoh kita bagi satu contoh, kita beriman pada Allah Ta'ala tetapi solat kita pun kita tak buat, nampak tak? Pegangan kita pun, tiang kita pun tak kukuh. Macam mana kita nak teruskan kita punya iman dalam keadaan nikmat? Kalau tak, dia akan jadi macam bala dekat kita. Contohnya nak solat berat. Alhamdulillah kita satu batch, alhamdulillah. Doa kat saya sama sahabat. Okey, Wadi, alhamdulillah, sahabat tu adik. Okey, alhamdulillah. Okey, syukur alhamdulillah. Wadi pun alhamdulillah, moga-moga sihat belaka semua. Okey. So kita sebagai Islam, kita nikmat kita tu kita perlu jaga betul-betul. At least kita buatlah kerja apa sekalipun, selagi mana benda tu halal, kita buat sekalipun, selagi mana benda tu halal, teruskan. Tetapi yang Allah perintahkan dekat kita, tolong jangan apa, ingkar, ataupun benda tu tolong jangan, orang kata apa, jangan tak redha lah. Kita buat benda ni tak redha, macam kita tak redha akan nikmat yang Allah bagi dekat kita. Apa dia? Nikmat iman. Benda ni yang cakap ni pun tak berapa elok sangat, Ahmad Farhan. Tetapi doa daripada sahabat. Tak semestinya kita nak kena elok baru kita nak share, betul tak? So benda tu insya-Allah setiap hari kita akan cuba, setiap hari. Alhamdulillah, amin. Okey, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mohon share lagi. Bagi next 100. Bagi next 100 bagi ni. Wes, target tinggi terus no. Alhamdulillah. Moga-moga Allah pemudahkan sahabat-sahabat saya ni. Okey. Itu saja yang nak bagi tahu. Cuma yang penting kita ambil intipati daripada ayat tu, apa dia? Kita ni jaga sendiri kita punya iman, nikmat iman yang Allah bagi dekat kita, kita perlu jaga betul-betul supaya benda ni akan kekal dan akan mudah untuk kita berjalan di masa nanti. Yang tu yang kita nak kan. So benda tu kita tolong jaga betul-betul. 5 waktu. Yang pertama 5 waktu, jangan tinggal. Ramai dah saya duk pesan dekat sahabat-sahabat, alhamdulillah syukur, yang mana duk tak berapa nak buat solat rumah tangga berterabak apa semua. Tetapi bila masukkan elemen 5 waktu ni, itu saja. Letak je 5 waktu, buatlah kerja apa pun, yang penting 5 waktu buat. Letak yang tu dulu. Tentang nak mengajar Quran ke, nak bersedekah, nak berzakat, dia akan main sendiri nanti selepas buat 5 waktu ni. Jaga yang tu dulu. Okey, InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih bagi sahabat-sahabat yang share.
Esok insya-Allah kita jumpa lagi kalau ada peluang, kalau ada rezeki, kalau panjang umur, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi. Alhamdulillah, syukur. Itu saja. Terima kasih Saharu, terima kasih sahabat-sahabat support. Okey, alhamdulillah. Moga-moga kita merahmati Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.